Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man. Kita sambung balik. Jadi hadis ni yang pertama sekali jelas dah. Yang pertama sekali dimaksud maknanya Nabi menaik daripada puasa sebulan tak cukup, ada tinggal sikit-sikit kepada puasa penuh. Wa yumkinu ayyum hala aidan, dan ada cara tanggung yang kedua, yakni kullahu aidan, kullahu huna ala haqiqatih, yakni maksudnya maksud haqiqah. Haqiqah apa? Haqiqah sungguh. Yakni maksud apa? Baca dulu. Bi an kana hadha qabla qudumihi sallallahu alaihi wasallam. Bal di sini maksudnya dan juga pernah. Dan juga pernah. Maknanya Nabi berpuasa bulan Syaban kecuali sikit-sikit Nabi tinggal. Dan juga pernah Nabi berpuasa sebulan. Begitu maksudnya. Itu maksud bal. Yang kedua lah. Yang pertama tadi taraqi. Wa hina idzin. Jadi betul lah. Kalau sebab ada hadis kata Nabi ni berpuasa penuh ni bila sebelum daripada Nabi sampai Madinah. Sampai Madinah Nabi tak ajar puasa sepenuh kecuali bulan Ramadan. Maka daripada itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila Nabi sampai ke Madinah tak pernah puasa. Jadi bila Nabi puasa sebulan tu, Nabi puasa sebulan tu di Mekah. Khilaf lah ada ulama lagu-lagu mana ni. Wa hina idzin kana bal idraban an qawliha. Jadi daripada itu bal tu maksudnya dan juga pernah. Maksud idraban tu dengan berbau maksud dan juga pernah. Mudah-mudah gitulah. Illa qalila an qawliha illa qalila. Wa hikmatul idrab, hikmah idrab itu anna qawlaha, bahawasanya kata Sayyidatina Aisyah itu illa qalila, kecuali sedikit, rubbama yutawahhamu minhu, mungkin jadi waham, jadi keliru, anna dhalikal qalila yakunu thulusasyhuri, thulusasyhri. Jadi waham. Kalau sebut illa qalila, jadi waham. Waham apa? Waham kata bahawasanya sedikit itu adalah 1/3 bulan. Maknanya Nabi berpuasa itu tinggalnya 1/3 bulan je. 20 hari Nabi puasa, 10 hari Nabi tinggal. Begitu. Fabayyanat bikullihi. Nabi pun, Sayyidatina Aisyah pun terang dengan perkataannya kullihi annahu kana qalilan jidda. Maksudnya bahawasanya qalilan itu, kullihi itu, lafaz kullihi itu membawa maksud Nabi tinggal tu sikit sangat. Kerana kul dalam bahasa Arab bukan semua maksud semua, tetapi ada maksud majmu'ah dengan maksud kebanyakan. Bihaitsu yadhunnu annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shamahu kullahu. Dengan sekira-kira dizankan Nabi berpuasa sebulan bulan puasa, bulan Syaban. Jadi tak jadi salah dah lah. Tepat ya dengan apa yang ulama kata Nabi tak pernah puasa sebulan kecuali bulan Ramadan di Madinah. Ada ulama kata tak, Nabi pernah puasa sebulan. Berdalil kepada hadis ni cuma cara pemahaman tu pada bal. Tak salah pada. Wa fi riwayati syaikhaini 'ani sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ma ra'aituhu istakmala siyama syahrin qattu illa syahru Ramadan. Aku tak pernah tengok Nabi SAW menyempurnakan puasa sebulan kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban, dan aku tidak pernah tengok dalam sebulan Nabi berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Wa fi riwayatin lahuma, pada riwayat lahuma siapa ni? Yakni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Sayyidina Imam Bukhari dan Muslim, lam yakun yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu kullah. Nabi tak pernah puasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tak pernah puasa lebih banyak dalam masa sebulan kecuali pada bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu kullah. Nabi berpuasa semuanya atau sebahagian besar daripada Sya'ban. Wa fi ukhra li Abi Dawud, pada riwayat dari Abi Dawud pula, wa kana ahabba syuhuri ilaihi an yasuma Sya'bana. Nabi paling suka berpuasa pada bulan Sya'ban. Summa yasiluhu bi Ramadan, kemudian Nabi menyambung dengan bulan Ramadan. Wa fi ukhra lin Nasa'i, pada riwayat lain bagi ni Imam Nasa'i. Kejap pada riwayat lain bagi Imam Nasa'i, kana yasumu Sya'bana aw 'ammata Sya'ban. Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban ataupun sebahagian besar daripada bulan Sya'ban. Wa fi ukhra lahu aidan, dan pada riwayat lain daripada Imam Nasa'i juga, kana yasumu Sya'bana kullah, adalah Nabi berpuasa Sya'ban sebulan secara penuh ataupun sebahagian besar daripada bulan Sya'ban. Wa zahiru hadhihi al-ahadithi وظاهر هذه الأحاديث أن صوم شعبان أفضل من رجب وغيره من الأشهر الحرم. Zahir daripada hadis-hadis ni, Nabi berpuasa bahawasanya puasa Sya'ban itu lebih baik daripada puasa Rejab. Dan selain daripada Rejab lah, daripada Ashhurul Hurum, daripada bulan-bulan haram, bulan Muharram dan lain-lain lagi lah. Lakin yushkilu bima rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Tetapi dikelirukan dengan apa yang diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, hadis marfu', afdalus siyami ba'da ramadhana shaumu syahrillahil muharram. Seafdal puasa selepas daripada Ramadan, puasa di bulan Allah yang diharamkan berperang. Baik. Ataupun di bulan Muharram. Silap, bukan di bulan Allah yang diharamkan berperang, yakni dalam bulan Muharram, bulan pertama Muharram itulah. Jadi ni kata tadi Nabi berpuasa bulan Sya'ban paling banyak. Tapi apa sebaik-baik puasa selepas daripada Ramadan? Puasa bulan Muharram. Wa ujiba, dan dijawab bi annahu yuhtamalu annahu lam ya'lam fadla shaumal muharrami. Ada ihtimal, ada kebarangkalian Nabi tak tahu kelebihan puasa Muharram illa fi akhir hayatih, kecuali pada akhir hidup Nabi SAW. Jadi Nabi bercakap, Nabi kata puasa yang lebih afdal, yang paling afdal selepas daripada puasa Ramadan, puasa bulan Muharram. Ini Nabi sebut ini ketika mana akhir hayat Nabi, ketika mana Nabi di hujung usia dah. Jadi sebelum tu Nabi tak tahu, sebab tu Nabi tak royak, sebab tu Nabi tak khabar, Nabi tak bagi tahu. Qabla tamakkuni min shaumi, sebelum Nabi sempat untuk berpuasa pada bulan Muharram. Au kana yahsulu lahu uzrun min safarin aw maradin yamnahu an iktsari shaumi fi, ataupun Nabi ada uzur ketika mana bulan Muharram, sama ada uzur itu berbentuk safar, perjalanan Nabi berjalan, ataupun sakit yang menyebabkan Nabi terhalang daripada memperbanyakkan puasa dalam bulan Muharram. Ala ma qalahu al-Imam an-Nawawi, atas apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Wa qala Miraq, berkata Imam Miraq, kilal wajhaini la yakhlu an bu'd. Kedua-dua wajah, kedua-dua ihtimal, kedua-dua kebarangkalian tak jauh pun jurang dia. Intaha. Wa bima rawahu at-Tabarani 'an sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyamin min kulli syahr. Dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyamin min kulli syahr. Nabi berpuasa 3 hari setiap bulan. Puasa apa ni? Ini adalah puasa bulan cerah. Puasa hari putih, ayyamul bid. Farubbama akhara dhalika hatta yajtami'a alaihi shaumus sanah. Dan kadang-kadang Nabi melewatkan puasa 3 tadi tu hatta yajtami'a alaihi shaumus sanati fayasumu Sya'bana, sehingga sampai kepada shaumus sanah. Yakni shaumus sanah ni ada sedikit iskal lah. Hamba tak faham shaumus sanah ni, jadi hamba tak akan terang. Fayasumu Sya'ban, kemudian Nabi berpuasa Sya'ban.
Puasa saum sanah ni tanya orang lain lah. Mungkin ada tahu ke kenapa ke, boleh tulis dalam grup ni. Saya tak tahu, saya tak akan pegang. Sebab ni kita ni baca saja. Wa bi annahu kana yakhussu Sya'ban bi siyami ta'dhiman li Ramadan. Dan Nabi SAW bahawasanya Nabi mengkhususkan Sya'ban dengan siyam ini adalah membesarkan bulan Ramadan, mengagungkan Ramadan. Fayakunu bi manzilati taqdimi sunanir rawatib fi sholawati qabla al-maktubat. Maka puasa sunat Sya'ban ini duduk pada kedudukan mendahulukan sunat-sunat rawatib sebelum daripada solawat, sebelum daripada solat-solat yang fardu. Sebelum sila sembahyang solat fardu, ada sembahyang sunat dulu. Begitulah bulan Sya'ban, puasa sunat sebelum daripada masuk kepada bulan wajib, kepada puasa yang wajib. Wa yu'ayyiduhu, dan dikuatkan dengannya khabarun gharibun 'indal musannif, khabar yang gharib daripada musannif, yakni Imam At-Tirmizi, walau fi isnadihi sadaqah, walaupun pada isnadnya ada seorang yang bernama Sadaqah. Siapa Sadaqah ni? Sadaqah bin Musa yang mengambil daripada Sayyidina Sabit, yang Sayyidina Sabit ambil daripada Sayyidina Anas. Jadi Sadaqah ini wa huwa indahum laisa bizalika alqawiyyu. Wa huwa laisa bizalika, dan maknanya Sayyidina Sadaqah ini bukanlah orang yang diperkirakan sebagai orang yang sikoh, jadi tak kuatlah hadis tu. Tak kuat. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi, bahwasanya Sayyidina, bukan su'ila, annahu su'ila, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu shaumi afdalu ba'd. Puasa mana lebih afdal, paling afdal selepas daripada Ramadan? Qala, Nabi bersabda, Sya'ban li ta'zimi Ramadan, bulan Sya'ban untuk mentakzim, untuk mengagungkan bulan Ramadan. Wa bi anna shaumahu katamarrun, puasa dalam bulan Sya'ban ini seperti latihan ala shaumi Ramadan, untuk berpuasa Ramadan. Wan nahyu 'anis shaumi, dan menegah daripada, dan tegahan daripada puasa fi nisfi tsani, pada separuh yang kedua, yakni selepas daripada 15 daripada bulan Sya'ban, mahmulun, diihtimalkan barangkali, ala mahmulun bukan barangkali, mahmulun diletakkan hukum ini ala man lam yasilhu bima qablahu, atas apa orang yang tidak menyambung, orang yang tak biasa puasa sunat sebelum daripada 15 Sya'ban, tak boleh dia saja-saja. Sebab apa nak puasa juga 16 Sya'ban? Sebab puasa Senin kami. Dah sebelum ni puasa ke tak pernah puasa? Tak boleh. Hukumnya makruh. Walam yakun lahu adatan, dan dia pula tak ada adat. Wala qadaan, tak ada qada, bukan nak qada, bukan adat dia. Wala nadhran, bukan juga dia ni nazar. Kalau qada maknanya tak sempat. Sebelum-sebelum ni tak ada lagi dia ni tu, maka dia tak sempat, dia pun nak buat jugalah, nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak qada juga, tak habis lagi, maka boleh selepas dari 15. Tak jadi makruh. Wa yud'ifuhu an ada'i ramadana au yuksiluhu. Jadi puasa bagi orang yang tak biasa puasa ni menyebabkan jadi lemah, menyebabkan jadi dok letih nak puasa Ramadan, dan memalaskan bagi puasa Ramadan. Fayasumul fardha bila nasyat, maka dia pun akan berpuasa bulan Ramadan, puasa yang wajib, tanpa kerajinan. Lepas ni kita akan masuk istilah-istilah mustalah hadis. Kita akan baca saja mustalah itu. Kita sekadar baca saja, tak terjemah pun. Kerana ini majlis sekadar bacaan, bukan pengajian. Wa bima warada fil khabar as-sahih ala ma rawahu an-Nasa'i wa Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah an Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma qala, daripada Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma qala, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasum min Sya'bana. Aku tak pernah tengok engkau, wahai Rasulullah, berpuasa pada bulan-bulan lain seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Qala, Nabi bersabda, zalika syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan yang ramai lala duduk di antara Rajab dan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Sedangkan bulan itu adalah bulan yang diangkat amalan ke hadapan Rabbul Jalal,
ke hadapan Allah Ta'ala. Dipersembahkan dia di hadapan Allah Ta'ala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka amalan aku ini diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Boleh. Wa nahwihi min hadithi as-sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala an as-sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha 'inda Abi Ya'la. Daripada hadis Sayyidatina Aisyah, lakin qala fihi, tapi Nabi bersabda, inna Allah yaktubu kulla nafsin mayyitatin tilka sanah fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sha'im. Allah tulis nama orang yang akan mati pada tahun itu dan disuruh kepada malaikat. Pada bulan mana? Bulan Sya'ban kita sebut dah tadi. Fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sha'im. Dah aku suka bahawasanya ajal aku ini datang dalam keadaan aku berpuasa. Fa fihi isy'arun bi anna an-nasa kanu yasumuna fi rajabin kathira wa likaunihi min al-ashhuril hurumil mu'azzami 'indahum fanabbahahum bi kathrati siyamihi fihi annahum la yaghfuluna anhu ma'a ziyadati ifadatin anna al-a'mala turfa'u fihi wal ajala tunsakhu fihi. Maka dalam fafihi isy'arun, dalam hadis ini isy'arun bi anna an-nasa kana yasumuna fi rajabin katsira. Dalam hadis ini Nabi sebut bahawasanya isy'ar bahawasanya manusia ini ramai yang puasa pada bulan Rajab banyak kerana keadaannya bulan-bulan haram yang ditakzimkan, yang dibesarkan di sisi mereka, di sisi manusia lain. Bahawa Nabi beri peringatan bahawasanya Nabi beri peringatan supaya berbanyakkan juga berpuasa pada bulan Sya'ban kerana ramai orang lalai, ramai tak ingat dengan bulan Sya'ban. Lagi pula Nabi menambah ifadah, Nabi menambah faedah, Nabi menambahkan kelebihan bahawasanya amalan ini, amalan-amalan akan diangkat pada bulan Sya'ban dan juga ajal-ajal akan dituliskan pada bulan Sya'ban. Wa yu'ayyiduhu, dan digagahkan pula, dikuatkan pula maruwi anis sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah, qultu ya Rasulullah arakati aktsara siyamaka fi Sya'ban. Aku tengok engkau ya Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Qala, Nabi bersabda, inna hadha syahra yuktabu fihi limalakil mauti man yaqbid. Bulan ni ditulis bagi malakul maut, dicatatkan nama orang yang akan mati, diserahkan kepada malakul maut, orang yang nak man yaqbid, orang yang akan mati, orang yang akan diterik rohnya oleh malaikat maut. Fa uhibbu alla yunsakh ismi illa wa ana sha'im. Aku suka nama aku ditulis dalam ruangan orang yang akan mati itu dalam keadaan aku ini berpuasa. Wala'alla hadha huwa al-hikmatu fi wajhi ikhtisasi Sya'ban bih sallallahu alaihi wasallam haitsu qala Rajabun syahrullah wa Sya'banun syahri wa Ramadhanun syahru ummati ala ma rawahu ad-Dailami wa ghairuhu an Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemungkinan inilah hikmah pada wajah ikhtisas, mengkhususkan Sya'ban dengan sekiranya Nabi bersabda Rajab itu syahrullah, Rajab itu bulan Allah haramkan perang, bulan kemuliaan Allah. Wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu bulan aku. Wa Ramadhanu syahru ummati, bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu bulan umat aku. Atau apa yang diriwayatkan oleh Imam Dailami dan selain daripadanya dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qultu, aku berkata, As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki kata, wa hadzal hadits dzakarahu As-Suyuti fi Al-Jami' As-Saghir mursalan. Hadis ini hadis mursal yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Wa qala, dan Sayyidina Imam As-Suyuti sebut, rawahu Abul Fath ibnu Abi al-Fawaris fi amalihi 'anil Hasani mursalan wa huwa dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Abul Fath ibn Abi al-Fawaris dalam amalih daripada Al-Hasan Al-Basri dengan mursal dan ia adalah dhaif. Ini selepas daripada ni ada setengah-setengah, kita akan terang secara jumlah saja, secara umum saja. Qala al-Munawi rahimahullahu ta'ala, qala al-Hafiz az-Zain al-Iraqi fi syarh at-Tirmidzi, hadithun dha'ifun jiddan. Hadis tadi tu, Rajabun syahrullah, Sya'ban syahri itu hadis dhaif, terlalu dhaif. Wa huwa min mursalatil Hasan, ia adalah hadis mursal yang diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri
ruwinahu fi kitabi at-targhib wa at-tarhib lil-Asfahani wa mursalatul Hasan la syai'a 'inda ahli al-hadith wa la yasihu fi fadli Rajab hadithun intaha. Wa kalamul muallifi kas-sarih fi annahu lam yarahu musnadan wa illa lama 'adala li riwayati irsalih wa huwa 'ajibun faqad kharrajahu ad-Dailami fi musnad al-Firdausi min turuqin thalath wa ibn Nasr wa ghayrihima min hadits Anas radhiyallahu ta'ala anhu bil lafdh al-mazbur bi'aynihi. Qala fi kashf al-khafa'i fi qawlihi شعبان شهري ورمضان شهر الله وشعبان المطهر ورمضان المكفر. Sya'ban itu bulanku, Ramadan itu bulan Allah. Sya'ban itu menyucikan jiwa, menyucikan bagi dosa. Ramadan itu mengkafarahkan, menghapuskan dosa. Rawahu Dailami an Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an. Hadis ini hadis marfu' diriwayat daripada Sayyidat Aisyah. Qala Ibnu al-Ghars qala Syekhuna Hijazi dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif. Wa qawluhu Sya'banu syahri. Sya'banu syahri, masuk apa Sya'ban itu bulanku? Yakni ai ana sanantu qiyamah. Aku menyunatkan, menghukum sunat pada diri aku ini, mendirikannya, membangunkan bulan Sya'ban. Qultu, aku berkata, wa yuhtamalu an yakuna idafatahu ilaihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu nazalat fihi ayatus salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, pengarang berkata, mungkin juga disebutkan bulan Sya'ban ini bulan aku ni kerana di dalamnya, dalam bulan Sya'ban turun ayat selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Syahrus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min mazaya syahri Sya'bana. Pukul berapa dah kita? Kita berhenti dalam 35 40 dah. Wa min mazaya syahri Sya'bana. Dan di antara kelebihan bulan Sya'ban, annahu asy-syahrul ladzi nazalat fihi ayatus salati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini turunnya ayat selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya qauluhu ta'ala, dan iaitu firman Allah Taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qad dzakara Ibnu Abi Sayfi al-Yamani annahu qila, dan telah disebut oleh Ibnu Abi Sayf al-Yamani bahawasanya disebutkan, inna syahra Sya'bana syahrus salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bulan Sya'ban ini bulan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-ayata, sesungguhnya ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya ayat selawat ini nazalat fihi, turun dalam bulan Sya'ban. Wa naqala al-imamu Shihabuddin al-Qustullani fil Mawahib, dan dinaqalkan oleh Imam Shihabuddin al-Qustullani dalam kitab Al-Mawahib, qaulan li ba'dil ulama, beberapa kata-kata ulama, bi anna syahra Sya'bana syahrus salati alaihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bulan Sya'ban ini bulan selawat kepada Nabi. Li anna ayatas salati, kerana sesungguhnya ayat selawat, yakni innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, nazalat fihi, turun pada bulan Sya'ban. Wa qad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu an Abi Dzarr al-Harawi anna al-amra bis-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yani biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kana fi as-sanati ats-tsaniyati min al-hijrah wa qila fi lailatul Isra. Dan menyebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala daripada Abi Dzarr al-Harawi bahwasanya suruhan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ayat itu adalah pada tahun yang kedua daripada hijrah, kata qil pada malam Isra dan Mi'raj, yakni pada bulan Rajab. Haqiqatus salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hakikat sebenar selawat kepada Nabi? Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Syekh Yusri bin Rushdi kata kita ni
kena sunat juga selawat apabila disebut an-nabi dalam Quran. Kerana bila sebut itlaq semata-mata sebut ar-rasul, semata-mata sebut an-nabi, itu bermaksud nabi kita, rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu cara dia. Amara Allah Ta'ala al-mu'minina kaffatan ba'da nidaihim bi khitabihi asy-syafahiyyi bima dzakara min as-salati wat taslim muassisan bi anna Allah wa malaikatahu yaf'aluna dhalik. Allah Ta'ala suruh manusia semuanya selepas daripada Allah Ta'ala panggil mereka dengan khitab asy-syafahi, dengan khitab dengan percakapan yang bersifat lidah. Bima zakara minas salati wat taslim, selepas daripada Allah Ta'ala Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala ni selawat pada Nabi, malaikat selawat atas Nabi, Allah Ta'ala suruh kita pula. Bahkan Allah Ta'ala seru kita semua ni. Beruntung kita ni diseru oleh Allah Ta'ala muassisan kerana mengikut bi anna Allah wa malaikatahu yaf'aluna zalik. Kerana Allah Ta'ala dan malaikatnya buat tu. Ai annahu amarakum bihi laisa lihajatin lahu ila zalik. Maksudnya bahawasanya Allah Ta'ala suruh kamu itu dengan selawat, dengan ucapan salam, laisa lihajatin lahu ila zalik. Bukan bermaksud Nabi ni perlu kepada selawat tu. Nabi tak perlu selawat kita. Bal liqasdi tashrifikum lima amantum bih. Tetapi dengan qasad, dengan niat untuk memuliakan, bahkan dengan qasad kamu ni memuliakan bagi apa yang kamu beriman. Kita beriman dengan Nabi, kita memuliakan dia. Bi amrin tuwafiquna fihi malikal mulkil a'zami ta'ala, dengan satu suruhan yang mana Allah Ta'ala sendiri muafakat padanya. Allah Ta'ala sendiri buat juga. Wa khawwas ibadihi salihin al-mukrimina ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga khawwas yang istimewa daripada istimewa, hamba-hambanya yang istimewa, yang teristimewa daripada istimewa, yang soleh-soleh. Al-mukramin, yang dimuliakan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allazi hadakumullahu bihi ilaih wa arsyadakum ala lisanihi ala kulli ma yuzlifu ladaih. Dan membimbingkan bagi lidah kamu ala kulli ma yuzlifu ladaih, dengan apa yang mendekatkan kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita buat ni kerana nak beriman pada Allah Ta'ala. Beriman dengan Allah Ta'ala. Lagi pula beriman dengan suruhan yang mana Allah Ta'ala sendiri buat. Lagi pula beriman dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat. Malaikat apa kita buat itu? Qala Syekh Izzuddin Ibnu Abdus Salami, kata Syekh Izzuddin Abdus Salam, Sultanul Ulama rahimahullahu taala, laisatis salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan minna lah. Bukanlah solawat itu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syafaat kita. Bukan kita nak beri syafaat, nak beri tolong pada Nabi. Fa inna mithlana la yashfa'u limithlih. Kerana kita ni, orang macam kita ni, orang yang tak tahu kala semua ni, tak boleh nak tolong Nabi. Orang tu tinggi dah, kekasih Allah Ta'ala. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala amarna bimukafa'ati man an'ama alaina wa ahsana ilaina. Tetapi Allah Ta'ala nak suruh kita ni balas budi orang yang telah membawa nikmat pada kita, membawa kebaikan pada diri kita. Fa in ajazna an mukafa'atih da'una lahu an yukafi'ahu anna. Kalaulah jika sekiranya kita ni tak mampu nak suruh, maknanya nak balas budi kepada Nabi, maka kita doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tolong balas pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma ajazna an mukafa'ati sayyidil awwalin wal akhirin amara rabbul alamin an nurghiba ilaih. Jadi Nabi apabila tatkala tak mampu kita untuk balas budi sayyidil awwalin Nabi Muhammad, Allah Ta'ala suruh kita supaya berselawat kepadanya ni, yakni suruh Allah Ta'ala balas budi. An-narghabu ilaihi, an-narghaba ilaihi wa an nusalli alaihi, dan berselawat kepadanya, selawat kepada selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Litakuna salatana alaihi mukafa'atan bi ihsanihi ilaina, supaya selawat kita kepadanya jadi balas budi dengan ihsan Nabi terhadap kita. Wa ifdali alaina, dan juga memulia, maknanya Nabi ni lebih utamakan kita lagi. Wala ihsana afdala min ihsanihi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kebaikan lebih baik daripada kebaikan Nabi. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, sallallahu biha ashra, Allah Ta'ala berselawat kepadanya dengan 10 kali selawat. Rawahu Muslim. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi ashra. Kata Qadhi Iyad, maksud sabda Nabi SAW, barang siapa yang selawat ke atasku sekali, Allah Ta'ala balas 10 kali. Maknanya rahmatuhu wa tad'ifu ajrih. Berganda-ganda rahmat Allah Ta'ala boleh pada kita. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Barang siapa berbuat dengan kebaikan, maka baginya 10 kali ganda amalan. Qala wa qad takunu as-salatu ala wajhiha wa zahiriha tashrifan lahu bainal malaikah kama fil hadis wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wallahu a'lam. Katanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Qadhi Iyad, bahawasanya selawat yang Allah Ta'ala sebut itu mungkin dengan cara yang tersendiri, mungkin juga dengan cara zahir, yakni sebut nama Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi tashrifan lahu bainal malaikah, dengan sebagai satu kemuliaan di antara bagi Nabi Muhammad di antara malaikat, kama fil hadis, seperti dalam hadis, wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika sekiranya engkau mengingatiku, mengingati Allah, menyebut nama Allah, fi mala'in, pada satu kelompok, aku akan mengingatinya, fi mala'in khairin minhum, pada kelompok yang lebih baik daripada mereka. Wallahu alam. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, daripada Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya qala, beliau kata, qultu, aku kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uksiru salata alaika, aku memperbanyakkan selawat kepadamu. Fakam aj'alu laka min salati, qala ma syi'ta, qultu ar-rubu', qala ma syi'ta, wa in zidta fa huwa khairul lak, qultu an-nisf, qala ma syi'ta, wa in zidta fa huwa khairul lak, qultu fa-thuluthain, qala ma syi'ta, fa in zidta fa huwa khairul lak, qultu aj'alu laka salati kullaha, qala idzan tukfa hammaka wa yughfar laka dhanbuka. Fakam aj'alu laka min salati, jadi berapa bahagian aku kena letak bagimu ni untuk selawat kepadaku. Qala ma syi'ta, ikutmu dah, berapa-berapa pun. Qultu ar-rubu', 1/4. 1/4 daripada zikir-zikir tak selawat. Qala ma syi'ta wa in zitta fa huwa khairul lak, dengan apa-apa saja boleh belaka, kalau kamu tambah itu kebaikan bagi kamu. Qultu nisf, aku buat separuh. Qala ma syi'ta, kata sabda Nabi, ikut pandangmu. Wa in zitta, kalau mu tambah, fa huwa khairul lak, maka ia lebih baik kepadamu. Qultu fasulusain, 2/3 ya Rasulullah. Qala, Nabi kata, ma syi'ta, atasmu lah, ikutmu. Fa in zitta, kalau mu tambah, fa huwa khairul lak, kebaikan bagimu. Qultu aj'alu laka salati kullaha, aku menjadikan selawat aku ini kepadamu semua sekali. Maknanya rasa fadilat selawat itu kita rasa betul-betul itu kepada Nabi Muhammad. Maka qala idzan, kalau begitu, tukfaham maka wa yughfar laka zambuka. Kalaulah mu maknanya menjadikan selawat itu betul-betul kerana aku, betul-betul tujuan untuk aku, maka tukfaham maka dicukupkan kecukupan kamu, wa yughfar laka zambuka, diampunkan dosa-dosa kamu. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa qala haditsun hasanun sahih. Qala al-Hafiz al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala qawluhu uksiru salata alayka fakam aj'alu laka min salati, ma'nahu uksiru du'a fakam aj'alu laka min du'ai salatan alayka. Kata Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, maksud uksiru salat, aku memperbanyakkan solat itu, selawat itu, maksudnya apa? Maksudnya uksiru du'a, aku memperbanyakkan doa padamu ya Rasulullah. Fakam aj'alu laka min du'ai salatan alaika, jadi aku nak letak maknanya
berapakah bilangan untuk aku letak selawat kepadamu ni dalam doa aku? Qala Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah, "Law lam yakun lis-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thawabun siwa annahu yarju bidzalika asy-syafa'ah, lakana al-wajibu 'ala al-'aqili alla yaghfula 'anha. Fakaifa wa fiha maghfiratun lidz-dzunub wa fiha as-salatu min Allah Ta'ala." Kata Abu Layth As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, kalau jika sekiranya tidak ada bagi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pahala, kecuali mengharapkan syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka wajiblah seorang yang berakal ini tidak boleh lalai daripada jiwa Nabi tu. Tak boleh kita lalai daripada mengingati Nabi. Fakaifa wa fiha maghfiratun lidzunub. Bagaimana pula kalau ganjaran selawat ini ada pengampunan dosa baginya. Lagi pula wa fiha salatu min Allah Ta'ala. Lagi pula kalau kita ni selawat boleh pula doa, boleh rahmat daripada Allah Ta'ala. Maksudnya kalaulah semata-mata selawat itu boleh pahala, tak boleh pahala, kecuali semata-mata boleh syafaat Nabi saja, cukup jadi wajib dah bagi orang berakal. Sebab apa wajib? Sebab kita nak syafaat Nabi akhirat lagi. Syafaat derah hisab, syafaat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masuk syurga free, syafaat keluar daripada neraka bukan kita, hak tu orang lain, insya-Allah taala kita masuk syurga tanpa hisab, insya-Allah taala. Jadi kalaulah semata-mata boleh syafaat tu dengan selawat, maka jadi wajib kita ni tak boleh lalai daripada mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ni bukan saja boleh syafaat, boleh pengampunan dosa, boleh doa daripada Allah Ta'ala, boleh rahmat daripada Allah Ta'ala. Dah nak apa lagi? Maka lebih lagi lah, lebih daripada wajib kita ini mengikat akal kita kepada jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa idza aradta an ta'rifa anna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min sa'iril ibadat. Qala, kata lagi Imam Samarqandi tadi, pengarang Tanbihul Ghafilin, jika sekiranya engkau ingin mengetahui bahawasanya selawat itu adalah sebaik-baik, afdalu min sa'iril ibadati, adalah sebaik-baik, adalah lebih tinggi, lebih afdal daripada ibadat-ibadat yang lain, fatafakkar fi qawlihi ta'ala, maka fatufkiru fi qawlihi ta'ala, fatafakkar fi qawlihi ta'ala, maka ingatlah pada qaul Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ingatlah dalam firman itu, fasailul ibadati amara Allah Ta'ala ibadahu biha. Ibadat-ibadat lain Allah Ta'ala suruh hamba-hambanya buat. Wa amma salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, ada selawat atas Nabi, faqad shalla 'alaihi bi nafsi. Allah Ta'ala buat dulu. Summa amara al-mu'minina bi an yusallu alaihi, kemudian barulah Allah Ta'ala suruh orang beriman. Fathabata bihadza anna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadati, maka sabitlah bahawasanya selawat ke atas Nabi itu adalah seafdal ibadah. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekejap 5 minit lagi. Baik. إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما. Kata Imam Nawawi, kalau selawat atas Nabi, kena himpun selawat dan salam. Jangan selawat saja ataupun salam saja. Wa hakal Ghazali rahimahullah taala fil Ihya'i an ba'dihim qala, dihikayatkan daripada Imam Ghazali dalam kitab Ihya', qala, katanya, kuntu aktubul haditha wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi wa la usallim. فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال أما تتم الصلاة علي في كتابك فما كتبت بعد ذلك إلا صليت وسلمت. Aku tulis kitab hadis dan aku selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya dalam kitab itu, dan tidak tulis salam. Tulis sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, gitu je, tak tulis wasallam. Maka aku tengok, aku bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ama tutimmu salata alayya fi kitabik." Bapa dak sempurnakan selawat kepadaku dalam kitabmu tu?
fama katabtu ba'da dhalika illa sallaitu wa sallamtu. Maka selepas daripada itu aku tulis sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala yustahabbu liqari'il hadits wa ghairihi mimma fi ma'nahu idza dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yarfa'a sawtahu bis salati alaihi wat taslimi wa la yubalighu fi ar-raf'i mubalaghatan fahishatan. Kata Imam Nawawi, sunat digalakkan bagi orang baca hadis dan selain daripadanya mimma fi ma'nahu ataupun pada makna hadis idza dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sebut nama Allah, nama Rasulullah, an yarfa'a sautahu, meninggikan suaranya dengan selawat dan salam. Janganlah lebih angkat suara itu dengan angkat yang mufahishah, angkat yang jahat. Lebih-lebih sallallahu lebih sangat tepi, tak patut. Qala wa mimman nassu ala raf'i sauti, dan apa yang daripada apa yang dinaskan daripada raf sauti, mengangkat suara itu, al-Imamul A'zam al-Hafiz Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi wa akharun. Siapa ni yang kata suruh angkat suara ni? Imam Azam al-Hafiz Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi. Dan ramai lagi. Wa an Abi Bayani al-Asfahani rahimahullah ta'ala qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami. Daripada Abi Bayan al-Asfahani katanya, aku lihat Nabi SAW fil manam pada tidur. Aku bermimpi berjumpa dengan Nabi, faqultulah, aku berkata kepadanya, halla nafa'ta ibna ammika Syafi'i. Halla nafa'ta ibna ammika asy-Syafi'iyya bi syai'in aw khassastahu bi syai'. Dengan apakah engkau beri manfaat kepada Allahumma salli ala Muhammad, anak pak saudaramu daripada keturunanmu Imam Syafi'i dengan sesuatu? Adakah engkau wahai Rasulullah beri sesuatu manfaat pada Imam Syafi'i dengan sesuatu perkara? Atau khassastahu bi syai', ataupun engkau khususkan bagi Imam Syafi'i dengan sesuatu? Nabi kata, qala na'am, ya. Sa'altu rabbi alla yuhasibah. Aku minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tak hisab Imam Syafi'i. Faqultu bima. Abi Bayan kata, sebab apa? Qala li'annahu kana yusalli alaihi salatan lam yusalli alaihi bimithliha. Katanya Nabi SAW, sabda Nabi, kerana Imam Syafi'i berselawat kepadaku dengan selawat yang tidak ada orang yang selawat seperti mana Imam Syafi'i selawat. Maka dia diberikan syurga tanpa hisab. Qultu wa ma hiya. Aku tanya, apakah selawat tu? Nabi sebut, qala kana yaqulu, Imam Syafi'i sebut, Allahumma salli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Kita setiap kali habis majlis ilmu, kalau baca ni, insya-Allah 3 kali kita baca, dak akan dilupakan ilmu kita itu. Wa an ibni Abdul Hakam qala, daripada Ibnu Abdul Hakam katanya, ra'aitu Syafi'iyya fil manam, aku berjumpa dengan Imam Syafi'i dalam mimpi. Faqultu, aku kata, ma fa'alallahu bik, Allah Ta'ala buat apa padamu wahai Imam Syafi'i? Qala na'amani wa ghafara li, Allah Ta'ala memberi nikmat dan mengampunkan kepadaku. Wa zafaftu fil jannati kama tuzafful urus, dan aku disambut di syurga seperti sambutan perkahwinan. Wa nathara alayya kama yantharu ala al-urus, dan diberikan aku ini kenikmatan seperti mana nikmatnya orang-orang yang berkahwin. Raja sehari kan? Faqultu bima balaghta hadzal hal. Kata Imam Ibnu Abdul Hakam, macam mana boleh sampai tahap tu? Faqala, kata Imam Syafi'i, biqauli fi kitab risalah, dengan kataku dalam kitab risalah, wa sallallahu ala Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Kerana aku tulis dalam kitab risalah dengan perkataan tadi. Jadi tak ada masalah nak buat selawat baru. Imam Syafi'i buat sehingga Nabi memberi syafaat kepadanya. Nak percaya sudah, tak percaya pun sudah, tak dirosok. Jangan kata diri kita ni menipu. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita berhenti sini dulu, insya-Allah taala. Esok cuti kita sambung pada hari Khamis, insya-Allah taala. Hari Khamis, sebab hamba nak musafir esok sampai ke hari Rabu. Moga-moga Allah memberikan ganjaran kita ni dan beri taufik kepada kita sampai habislah, insya-Allah taala, kitab Madza fi Sya'ban. Sebelum hamba tutup majlis ni, sukalah hamba nak kempen supaya untuk menyumbang kepada majlis hamba lah. Program hamba yang berbuat tu, Iftar with me tu, untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang belajar di Timur Tengah ni,
bukan hamba lah, kawan-kawan hamba pun semua sekali mendapat manfaat daripada benda ni. Jadi mana-mana yang tidak menyumbang lagi, moga-moga kita menyumbang lah, insya-Allah taala, pada malam nisfu Syaban yang mulia ini biiznillah taala. Jangan kita loket untuk mengeluarkan duit RM10 kita terima, beberapa pun kita terima, RM4,000 lagi tak cukup, sampai-sampaikan pada sahabat handai. Moga-moga Allah Taala memberikan taufik dan hidayah pada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.